Kini kita kembali dengan satu topik yang masih mungkin menjadi tanda tanya kepada anda di luar sana, terutama sekali yang sedang merancang untuk melancong ke luar negara. Ditambah pula dengan selepas ini akan ada satu percutian yang agak panjang yang sebenarnya dinantikan sejak 2 tahun lepas lagi, Hari Raya Aidilfitri nanti. Jadi ramai sudah melakukan perancangan. Cuma persoalannya, adakah selamat dan apakah langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk memastikan agar setiap perancangan untuk anda melancong itu boleh dilaksanakan tanpa sebarang kesulitan ataupun terkena jangkitan COVID-19 umpamanya. Jadi kita nak berkongsi berkenaan dengan topik tersebut bersama dengan tetamu kami bawakan di studio hari ini, iaitu Encik Uzaidi Udanis selaku Presiden Majlis Pelancongan Malaysia. Apa khabar selamat pagi? Ya, baik, alhamdulillah Syuhada. Terence. Bagaimana keadaan ataupun suhu pelancongan di dalam negara pada ketika ini? Silakan. Terima kasih Terence. Suhu secara purata industri pelancongan ini sangat panas. Sangat panas. Jadi kita pun sangat excited lah, teruja. Dan juga kita tahu rakyat Malaysia ni suka melancong. dan banyak negara-negara luar negara tu ada menggalakkan rakyat kita melancong ke negara-negara mereka. Jadi bagi saya harus menggalakkan mereka melancong dalam negara. Tapi memang sekarang ni boleh melancong ke luar negara. Kalau kita lihat kepada peraturan yang dikenakan oleh negara-negara yang berada dalam lingkungan ASEAN sekalipun adalah berbeza. Yeah. Jadi adakah untuk Malaysia juga perkara yang sama akan digunakan di mana kita mengenakan sekatan tertentu kepada pelancong asing yang datang ke Malaysia? Kita bincang tentang domestik dulu. Okey. Sebenarnya apabila pergerakan manusia ataupun pergerakan kita boleh melancong ke dalam negara ni, memanglah tempat tadi memang kita dah tahu dah apa SOP tertentu. Bagaimana macam mas sejahtera, kita kena harus kita tetapkan SOP dengan best practice. Tapi apabila negara-negara luar tu, mereka mempunyai standard yang lain. Ada yang negara tu fleksibel sangat, negara Amerika, negara Eropah, Dubai tu. Jadi ada juga negara yang sangat strict seperti negara China, baru-baru ni Shanghai mengalami lockdown. Jadi setiap negara tu mempunyai standard yang berlainan. Jadi apabila rakyat Malaysia nak melancong ke luar negara, dia bukannya macam pergi naik beli tiket terus pergi je. Dia kena buat persediaan. Jadi sekarang ni dah berlainan, dan persediaan tu amat penting. Kita check dekat website embassy mereka, kita tengok keadaan sana, insurans penting. Negara kita ni memang disubsidi oleh pihak kerajaan, hospital-hospital murah dan affordable. Tapi negara luar, kalau kita masuk hospital, dia tanya dulu soalan pertama, do you have insurance? Itu kita pun takut nak dengar itu. Jadi itulah antara persediaan yang patut harus dilakukan oleh warga Malaysia. Jadi itu untuk mereka yang berada di dalam Malaysia mudah sikitlah untuk melancong, tapi untuk mereka yang buat perancangan untuk ke luar negara, melancong bersama keluarga dan sebagainya di musim perayaan nanti, apakah antara langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil terlebih dahulu, yang perlu diberikan perhatian untuk mereka ini sebelum melancong ke luar negara? Yalah, seperti apa yang saya kata tadi, kena bersedialah. Kena bersedia, kena buat research. Bukan macam dulu beli tiket pergi terus je terjah je Sekarang ni lain sikit. Jadi kena buat penyelidikan, research, bagaimana keadaan situ, di mana tempat-tempat hotspot, di mana tempat selamat. Jadi berlainan sikitlah. Jangan sekarang kita tahu dah rakyat Malaysia suka pergi ke Turki, negara Eropah. Baru-baru ni tengok dekat Instagram semua orang main snow, main salji bila adanya snowstorm tu semua suka. Jadi itu memang kita tengok apa negara-negara tu, bagaimana mereka menyediakan dia punya keselamatan mereka, dan kita harus jaga kesihatan kita. Jadi sekarang ni dengan adanya Omicron BA 2.0 ni, saya rasa lebih banyak lagi yang kita harus belajar mengenai penyakit ini. Baik, kita lihat contoh serantau. Kita baru membuka VTL ataupun Vaksin Travel Lane secara total dengan Singapura dan juga Thailand. Namun ada perbezaan di antara kedua negara ini. Di Singapura mungkin disebabkan ada rakyat kita yang bekerja di sana, maka syarat-syarat kemasukan adalah lebih longgar sedikit. Di Thailand kita perlu tempah hotel terlebih dahulu, kemudian kita perlu ada insurans lebih kurang RM700,000 nilainya, ataupun $100,000, dan juga perlu ada Thai Pass, dan PAS ini ada syarat-syarat yang tertentu yang perlu kita patuhi. Jadi mungkin lebih sukar untuk kita ke Thailand, ada perbelanjaan tambahan sebanyak RM1,000 yang diperlukan. Jadi kos melancong kini sudah meningkat.
pada pandangan Majlis Pelancongan Malaysia, adakah ia akan mengurangkan jumlah bilangan rakyat yang mampu untuk melancong? Ya, kita kena sedarlah hadapi yang kos meningkat. Bukan hanya dengan adanya berbagai-bagai condition dengan SOP-nya, tapi kita sedar juga bahawa negara-negara mereka harus melindungi rakyat mereka. Supaya juga negara kita melindungi negara kita. Tapi kita kena mengimbangilah industri dengan pandemik ekonomi dengan pandemik virus ni. Jadi kerajaan Malaysia dia melihat total picture. Kita ni mengharapkan pelancong daripada luar negara. Jadi kita juga harus melindungi rakyat kita kan. Jadi kita ada balance dalam balance ni. Berbanding dengan negara lain tu mungkin agak strict. Bagi kami memanglah kalau negara lain susah nak buat, melawat aja melancong di dalam negara. Apa susah kan, senang kan. Jadi kita pun dapat menikmati peredaran ataupun wang tunai itu taklah pergi keluar negara. Perkara penting mungkin juga kos PCR test. Di Thailand lebih kurang 4,000 baht, di Singapura mungkin $100. Tapi di dalam Malaysia kita boleh dapat dengan harga yang lebih berpatutan. Betul, Terence. Cumanya bila kita cakap berkenaan sektor pelancongan ni, dia akan ada kawasan tumpuan. Contoh, kita bagi contoh Podison contohnya. Kawasan tumpuan ni mereka berada di kawasan Lembah Kelang untuk bercuti secara hujung minggu ringkas, cepat dengan ahli keluarga dan sebagainya. Jadi bila ramai tertumpu di kawasan tersebut, risiko jangkitan COVID-19 itu semakin tinggi. Jadi kalau tuan boleh kongsikan apakah antara ciri-ciri kawasan ataupun lokasi untuk melancong yang selamat, yang boleh dinikmati oleh keluarga, merupakan kawasan pelancongan, tetapi kita mengurangkan kadar risiko keberjangkitan COVID-19 itu. Ya, Suhaida, sebenarnya bagi kami di industri pelancongan, penggiat industri ni dia adopt this slogan ataupun mantra kita lah. I mean good safety, good health, that means good business. Itu dia punya mantra tu. Jadi kita harus jaga macam mana kebersihan, keselamatan untuk pelancong-pelancong kita. Pelancong-pelancong itu kita punya customer. Jadi itu periuk nasi kita. Jadi seharusnya saya lihat penggiat-penggiat industri itu memang mematuhi dan juga mengadaptasikanlah segala-segala SOP. Saya nampak tidak ada yang melanggar undang-undang, dan juga sebab itu ialah bisnes kita, periuk nasi kita. Jadi untuk warga Malaysia ataupun pelancong tempatan, dia pun kena lihat jugalah, kena proaktif lah, dan juga jangan lalai lah. Janganlah lalai juga sebab kita sekarang ni dalam endemik ni, dalam fasa endemik ni kita boleh pergi mana, kita boleh buat macam-macam. Janganlah itu, kita kena jaga juga, proaktif juga tentang kesihatan kita. Tengok kalau tempat tu kotor, jangan pergilah. Kalau tempat tu ramai, janganlah pergilah. Kita tengok-tengok. Tapi saya rasa alhamdulillah dengan penggiat-penggiat industri ni dia lebih proaktif. Saya rasa mereka ni menjaga setiap SOP yang diterterakan. Seperti mana ada SOP untuk kita melawat ke negara asing, seperti juga akan ada SOP untuk rakyat Malaysia yang kembali ke tanah air. Apakah SOP yang diperkenalkan semula setelah terbukanya pintu sepadan negara? Di Terence, semakin banyak negara-negara sekarang lebih fleksibel. Lebih open. Dia lihat kita ni kena belajar hidup bersama dengan virus. Kita tengok negara-negara di Eropah, negara Amerika, tak kisahlah. Tak ada pun test-test ni. Tapi negara kita masih lagi sebelum balik negara kita, balik daripada umrah ke, balik daripada belancong daripada luar negara pun, mereka kena lakukan test PCR. Itu penting sebelum menaiki pesawat. Saya rasa itu satu kira macam regulation yang very fair lah, yang adil untuk kita, untuk melindungi kita dan untuk melindungi mereka juga. Nak tahu kan, janganlah bila sakit naik kapal terbang habis semua kita kena apa kan. Jadi itu antaranya saya rasa tanggungjawab masing-masing, tanggungjawab pelancong. Tanggungjawab pelancong ni berbeza dengan tanggungjawab pelancong yang dulu. Sekarang ni kita kena bertanggungjawab menjaga kesihatan, menjaga kebersihan dan juga menjaga alam sekitar, sebab sekarang ni pelancong ni lebih proaktif dalam menjaga environment. Yalah. Sebab ialah situasi bencana yang kita tak tahu sekarang ni macam mana rupa. Itulah sebabnya kenapa rakyat di seluruh dunia lebih peka dan juga prihatin tentang kelestarian alam sekitar suatu melancong. Cumanya tuan, kalau ialah bila pintu sepadan sudah dibuka, banyak kelonggaran SOP yang telah pun dikenakan sebelum ini dapat dikurangkan dalam kita beralih ke fasa peralihan endemik ini. Kita menantikan ada pelancong, tetapi jumlah pelancong yang hadir itu mungkin tidak sama seperti sebelum ini, ataupun
kuantitinya tidak dapat memenuhi satu ruang premis ataupun hotel dan sebagainya. Jadi pulangan itu mungkin tidak sama seperti sebelum pandemik. Jadi apakah yang dilakukan oleh Majlis Pelancongan Malaysia untuk membantu pengusaha-pengusaha dalam sektor pelancongan ini untuk meningkatkan kembali perniagaan mereka dan seterusnya ialah menghidupkan kembali sektor pelancongan kita? Jadi sejak sejak sempadan kita dibuka, mengikut data Jabatan Immigration Malaysia, kita lihat lebih kurang 250,000 yang pelawat merantasi datang melawat Malaysia. 250,000 dalam masa 4 hari. Daripada April 1 pertama ni 1 April sampai ke April 4. Ini bukannya April Fool ya. Ini adalah satu fakta, satu data yang didapati daripada Jabatan Immigration Malaysia. Ini 250,000 ni ramai ni, banyak ni. Lebih kurang 76% kenaikan daripada bandingkan tahun lepas. Jadi ini satu saya rasa peluang yang besar untuk semua. Jadi memang kita tahu tidak boleh disamakan pada tahun 2019 di mana kita menerima lebih kurang 26 juta pelancong yang berbelanja, yang memberi sumbangan lebih kurang 80 bilion ringgit. Tapi sekarang saya rasa dengan 200,000. Bayangkan Suhaida, 200,000 ni dia belanja RM1,000 dah. Tak kisahlah belanja beli batik ke, beli songket ke, beli cendol ke, beli goreng pisang ke 200,000. Dia kalau dia belanja RM1,000 seorang tu, maknanya 200 juta ringgit. 200 juta ringgit dalam masa 4 hari ni. Itu satu peluang yang besar yang patut harus semua, bukannya penggiat industri saja, tetapi semua rakyat Malaysia ataupun semua usahawan-usahawan kecil mengambil peluang ini untuk memasarkan, tapi kena memberi perkhidmatan yang bagus. Jangan menipu. Kena memberi perkhidmatan yang bagus, memberi kualiti. Dan saya rasa dengan adanya produk-produk pelancongan yang banyak, produk-produk kita macam-macam. Produk kita mangga lah, harum manis, durian musangking lah, macam-macam dengan pegaga, dengan tongkat ali. Saya rasa ini boleh, industri pelancongan ini boleh memantapkan ekonomi negara kita. Selain daripada produk-produk pelancongan yang berupa makanan, kita juga ada tarikan yang sememangnya sering dikunjungi seperti yang kita lihat tadi di Langkawi dan sebagainya. Bagaimanakah cara untuk kita menambah baik produk-produk pelancongan ini supaya selari dengan keadaan global yang ingin hidup bersama dengan COVID? Apakah penambahbaikan yang akan terus dilakukan dari masa ke masa? Jadi industri pelancongan ini industri yang sangat kompetitif. Persaingannya sengit. Jadi kita tahu, lihat negara Thailand sangat proaktif. Jadi Thailand kalau pergi ke Thailand, kita tengok betapa lembutnya dia menjawab sawadikap dengan cara-cara tu. Jadi kita tengok. Jadi kita kena jaga kita punya kualiti. Kita kena jaga produk-produk kita dan jaga kesihatan, environment kita, dan kita kena mempromosilah. Saya haraplah semua pihak penggiat industri, terutama agensi pelancongan yang berdaftar di bawah MOTEC ni, di bawah kementerian ni, kita harus mempromosikan Malaysia secara agresif dengan adanya minister kita yang berhormat Datuk Seri Hajah Nancy ni, beliau sangat aktif dalam mempromosikan, dalam tengok lihat keadaan seluruh, the big picture. Saya haraplah semua agensi pelancongan promote secara agresif dan secara kreatif, dan macam-macam boleh kreatif lagi. Sekarang ni kita boleh gunakan cyber currency, kita boleh gunakan NFT untuk aplikasikan di industri pelancongan. Besar dia punya skop tu sangat besar. Jangan kita hanya nak menjual package, tapi kita tengok skop yang besar, dan ini boleh menarik lebih ramai lagi pelancong yang berkualiti yang datang sini belanja, jangan datang sini menyemak saya, datang sini belanja. So, kita tahu ramai pelancong, banyaklah sampah kan. Jadi kita tengok lihat kena ada quality. We give quality dan we attract quality to this, insyaAllah. Apa pandangan Tuan berkenaan dengan penggunaan teknologi oleh mereka yang berada di sektor pelancongan itu untuk menghidupkan kembali sektor pelancongan ini? Jadi teknologi ini wajib. Tak boleh lari. Kadang-kadang kita komplain, teknologi ni katanya rosak periuk nasi kita. Tapi kita kena betul-betul make sure kita maksimalkan kegunaan teknologi ni. Tak boleh lari. Mana tahu kadang-kadang ni kita dah sekarang doktor pun dah jadi doktor robot ni. Kita dah boleh operation dengan cara-cara AI, dengan cara-cara drone, dengan apa macam-macam. Dan agensi pelancongan tu harus jadi relevan. Macam mana jadi relevan? Jadi dengan adanya kreativiti. Kreativiti, kita ada platform, macam-macam platform. Pihak kerajaan telah menggalakkan kreativiti. Sekarang ni kreatif 4.0 kita jual bagaimana negara Korea menjual kita, menjual kreativiti 4.0. Sekarang ni tengok restoran-restoran pun mempromosikan makanan Korea. Tapi kita kena jugalah, kita kena promosi macam-macam produk kita ada, macam-macam makanan kita ada, harus promote. DK Barat, Borea, macam-macam kita boleh promote ke luar negara. Dan saya harap semua rakyat ataupun semua warga negara, terutama dengan industri pelancongan, harus menggunakan industri pelancongan ini sebagai agenda negara yang
penting untuk kita. Baik, soalan terakhir saya untuk produk pelancongan yang sememangnya sudah bergerak ke arah teknologi seperti Taiping Zoo, menarik minat pelancongan melalui virtual tour di dalam Taiping Zoo itu sendiri. Bagaimana untuk convert ataupun menjadikan pelancong-pelancong virtual ni kepada pelancong fizikal? Okey, soalan yang sangat bagus. Sebenarnya virtual ni tidak boleh replace sebab secara fizikal. Kita mau mereka datang sini, belanja, merasa, mendengar dan tengok kan. Jadi kita harus gunakan virtual ni sebagai apa dipanggil kalau kita makan kat restoran-restoran tu appetizer. Kadang-kadang kita pergi makan kat dekat fine dining tu kita ada apa appetizer, ada sup, ada main meal, makan kan. Jadi kita gunakan virtual ni sebagai appetizer untuk menarik. Jadi kalau tekan negara China kita nak susah nak dapatkan pelancong daripada China datang ke Malaysia. Tutup kan, sempadan tutup kan. Kalau ada pun nak balik sana kena kuarantin 30 hari. Jadi kita gunakan virtual ni. Virtual ni untuk menarik mereka kita buat virtual secara macam mana durian, apa perbezaan durian Musang King dengan durian-durian lain. Contohnya lah kan, apa bezanya yang ini. Jadi itu adalah satu virtual kita boleh menarik. Mana tahu tahun ini kalau kerajaan China membenarkanlah pembukaan sempadan mereka, masa tu the first thing in their mind is Malaysia. Itu yang kita nak. Dia mesti ada dalam fikiran mereka nak melancong mana? Melancong Malaysia. Okey, baik. Ringkasan padat. Terima kasih kepada Tuan Uzaidi Udanis bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan dengan pembukaan sempadan yang boleh menghidupkan kembali sektor pelancongan.